Tajuk utama Ahad 9 Januari. Lelaki dipenjara 5 bulan kerana sorokkan Long Tiger. Juga 100 pelajar tidak dapat ke sekolah gara-gara kereta api tidak berhenti untuk ambil penumpang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sepasang suami isteri ditemukan rentung dalam kebakaran di sebuah kawasan setinggan di Tawau, Sabah awal pagi tadi. Kira-kira 40 buah rumah turut musnah dalam kebakaran itu. Kejadian berlaku di kawasan setinggan Kampung Sungai Buaya, Tawau, kira-kira jam 12.30 tengah malam semalam. Bangsa dikenali sebagai Saiful Rosli, 32 tahun dan isterinya Jumaidah M. Jida, 36 tahun. 7 lagi mangsa berusia 12 hingga 45 tahun melecur sehingga ada yang mencapai tahap sehingga 86%. Mayat ditemukan sebaik operasi pemadaman tamat. Hampir semua mangsa lain tinggal selai sepinggang. Punca kebakaran masih disiasat. Seorang lelaki dipenjara 5 bulan kerana menyembunyikan lelaki dalam buruan polis Long Tiger atau nama sebenarnya Abdul Hamim Abdul Hamid. Mengikut laporan, sekurang-kurangnya 3 individu ditangkap kerana membantu atau melindungi Long Tiger ketika dia melarikan diri dari lokap Mahkamah Magistrate tangkap pada 15 Disember lalu. Tertuduh Rusliman, 47 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Aina Ahmad di Mahkamah Magistrate Sungai Petani, Kedah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melindungi Long Tiger dengan niat untuk mengelakkannya daripada ditangkap. Kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Kuala Ketil, Kedah 28 Disember lalu pada jam 3.15 petang. Tertuduh yang berperwatakan wanita kelihatan tenang sebaik dibawa keluar dari mahkamah. Mengikut fakta kes, Long Tiger telah menumpang di rumah tertuduh selama 11 hari. Semasa serbuan itu, polis turut menangkap Long Tiger di dalam rumah tertuduh. Gara-gara memberi rasuah RM10,000, seorang pengurus syarikat pembinaan dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru. Perbuatan itu dilakukan tertuduh di sebuah kelab golf di Persiaran Golf 5, Gelang Patah, Johor pada Januari 2021. Tertuduh Asdi Ali, 42 tahun, mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa memberi rasuah kepada seorang jurutera Jabatan Kerja Raya Daerah Hulu Selangor. Ia sebagai dorongan mendapatkan kontrak penyelenggaraan dan pembaikan jalan di daerah itu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin. Hakim bersetuju memindahkan kes berkenaan ke Mahkamah Session Shah Alam kerana tertuduh turut berdepan satu lagi kes yang sama di Selangor. Kes akan disebut semula pada 26 Januari depan. Kastam Johor mematahkan cubaan menyeludup air zam-zam dan rokok putih bernilai RM6.22 juta. 3 lelaki tempatan berusia antara 21 dan 43 tahun ditahan. Pengarah Kastam Johor Sazali Muhammad berkata, kejayaan itu dicapai hasil 2 serbuan berasingan di Johor pada penghujung Disember lalu. Dalam serbuan yang membawa kepada rampasan 600 botol air zam-zam dengan berat 3,000 liter itu, 2 lelaki ditahan Kompleks Sultan Abu Bakar, Tanjung Kupang. Siasatan mendapati semua air zam-zam itu dipercayai cuba diseludup ke Singapura. 2 hari sebelum itu, pada 28 Disember, pihaknya menahan seorang lelaki dan menyita sebuah kontena yang membawa 7.92 juta batang rokok putih seludup. Rampasan dilakukan di Pelabuhan Pasir Gurang, Johor. Rokok yang dirampas bernilai RM5.54 juta beserta cukai. Kira-kira 100 orang pelajar tidak ke sekolah hari ini gara-gara tren kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB tidak berhenti di stesen ditetapkan. KTMB dalam satu kenyataan mengesahkan mengenai insiden itu dan berjanji melakukan siasatan lanjut.
Insiden berlaku jam 7.08 pagi tadi membabitkan pelajar dari kampung Kuala Gris, Kuala Krai, Kelantan. Dan meskipun kereta api itu tiba seperti dijadualkan, ia tidak berhenti di hentian Kuala Gris, tempat pelajar terbabit bersama beberapa penumpang lain sedang menunggu. Kesemua pelajar terbabit dikatakan dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Dabung. Mereka dijadualkan memulakan sesi persekolahan penggal ketiga tahun 2021-2022 hari ini bersama semua pelajar lain dari seluruh Kelantan, Terengganu, Kedah dan Johor. Bagi pelajar dari negeri lain, mereka hanya akan memulakan hari persekolahan esok. KTMB dalam kenyataannya memohon maaf kepada pelajar terbabit, ibu bapa mereka dan pihak sekolah. Pemandu tren terbabit kini digantung tugas. Kementerian Pendidikan KPM memberikan pengecualian bayaran sewa kepada pengusaha kantin dan premis dalam sekolah selama 6 bulan bermula bulan ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razzie Jidin berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi pengusaha terbabit sepanjang tempoh penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19. Dia bukan saja pengecualian untuk pengusaha kantin tetapi juga kedai-kedai, kedai alat tulis dan sebagainya, yang kedai dobi yang melibatkan premis di sekolah. Yang tu pun kita akan beri pengecualian selama 6 bulan bermula pada bulan Januari ini. Beliau ditemui selepas melawat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Untuk kantin sekolah, lebih 10,000 pengusaha dijangka mendapat manfaat. Maklumat lengkap mengenainya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Berdasarkan laporan khas Buletin TV 9 pada 4 Januari lalu, pengusaha kantin sekolah mendakwa mengalami kerugian sehingga 70% ekoran kenaikan harga bahan mentah. Di negeri dan kawasan yang mengamalkan sistem persekolahan secara penggiliran, risiko kerugian adalah lebih tinggi, menyebabkan lebih 40% daripada pengusaha terbabit gulung tikar. Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Kewangan menyenaraikan lebih banyak bengkel membaiki kenderaan rosak akibat banjir. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berdasarkan senarai asal, ada bengkel terletak jauh dari lokasi banjir dan ini menyukarkan mangsa menghantar kenderaan mereka untuk dibaiki. Kalau nak disenarai yang tersenarai di dalam Kementerian Kewangan, mungkin terlalu sedikit. Mungkin akhirnya mereka terpaksa repair di kawasan-kawasan mereka. Kerajaan sebelum ini menawarkan baucer RM1,000 untuk tujuan pembaikan ke atas kenderaan peribadi mangsa banjir yang rosak sepenuhnya akibat banjir baru-baru ini. Esok bantuan lain yang akan dihulurkan termasuk rebit pembelian barangan elektrik RM500 dan sumbangan pembelian barangan keperluan RM2,500. Sebelum ini, setiap ketua isi rumah terjejas banjir atau bencana lain turut menerima bantuan RM1,000 daripada kerajaan. Pergerakan Pemuda UMNO meminta Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki supaya mengambil cuti sementara kesnya disiasat. Pengarah komunikasinya Syed Muhammad Johar Rizal Syed Unan Mashri berkata, tindakan itu perlu dilakukan bagi memastikan siasatan pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM itu tidak terganggu selain mematuhi Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Andai kata kalau bukanlah pengurusi SPRM yang dikenakan dan dibabitkan dengan isu ini, saya percaya whistleblower ini dilindungi. Tapi apabila yang dilibatkan itu adalah orang nombor satu SPRM, mungkin penyalahan guna kuasa itu berlakulah. Turut digesa agar siasatan dijalankan oleh sebuah badan bebas bagi menjunjung tinggi imej, kredibiliti dan tahap integriti tertinggi SPRM. Satu laporan polis juga dilakukan oleh pihaknya petang semalam bersama pemuda UMNO Kedah terhadap Tan Sri Azam.
Keluarga Kerja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini menyatakan pendirian menyokong kepimpinan Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki. Perkara itu dinyatakan dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh ketiga-tiga timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Menurut kenyataan itu, warga SPRM tetap bersatu hati dalam mempertahankan institusi Ketua Pesuruhjaya dan SPRM demi kelangsungan pencegahan rasuah di negara ini. Mereka menggesa semua pihak menghentikan kemelut itu dan membiarkan proses undang-undang berjalan secara adil, telus dan saksama. SPRM berpendirian bahawa tomahan dan serangan yang dibuat adalah bermotifkan politik dendam bagi menjatuhkan imej dan kredibiliti agensi itu. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dipetik sebagai berkata, apabila saham itu mula dibeli pada tahun 2016, harga 1 juta saham hanya bernilai RM330,000 atau kira-kira antara 30 sen dan 33 sen sesaham. Beliau turut memaklumkan tiada undang-undang atau peraturan yang menghalang penjawat awam daripada memperoleh saham dalam syarikat tersenarai awam. Bertemu kembali. Kerajaan memberi jaminan tarif baharu elektrik yang akan diumumkan dalam masa terdekat bagi tahun ini sehingga 2024 tidak akan membebankan rakyat yang mungkin terkesan pengguna industri dan komersial. Jadi saya memberi jaminan, kerajaan memberi jaminan mempertimbangkan tidak akan membebankan terutamanya pemegang akaun domestik 85% ini. Yang lain tu mungkin akan ada beberapa pengubahsuaian, adjustment dan sebagainya. Pertimbangan itu dilakukan seiring kedudukan negara yang baru pulih daripada pandemik COVID-19 dan krisis ekonomi. Datuk Seri Taqiyuddin ditemui selepas menyampaikan sumbangan kepada Persatuan Badan Bukan Kerajaan NGO dan kelab di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Baru di Kota Baru. Masalah internet dan berlaku perubahan pada status diri mendorong orang ramai membuat pendaftaran Bantuan Keluarga Malaysia BKM secara bersemuka. Bagi mereka, cara itu lebih mudah berbanding secara dalam talian. Laporannya bersama wartawan Izzati Rizan. Tinjauan Buletin TV9 di Pusat Khidmat Hasil Hulu Langat Jalan Reko Kajang mendapati orang ramai hadir seawal 8 pagi untuk mengemaskini maklumat isi rumah. Hasil pertanyaan kami juga mendapati cawangan LHDN ini menjadi tumpuan mangsa banjir baru-baru ini. Sebab saya ini mangsa banjir tempoh hari, so banyak dokumen yang saya rosak, barangan saya rosak. Jadi saya datang dari kat sini lah untuk isi borang bantuan BKM. Lain pula keadaannya di cawangan LHDN Bangi. Mungkin disebabkan ianya berada di kawasan di luar tumpuan awam. Suasana kaunter di sini agak tenang, malah orang ramai juga tidak perlu berurusan lama untuk proses kemaskini. Secara online dia macam susah sikit nak buat sebab dia ada bertindih sebab ada 2 pemohon. Jadi tu datang sini dapat tahu melalui FB, Facebook. Tentu datang ke LHDN lah. Online ni saya dah cuba buat 2 kali tapi tak ingat password, jadi buntu. So saya cuba datang sini hari ni pun cuti. Tengok-tengok dah buka, buat kat sini lah sebab hari ni tak kerja. Apa-apa pun alasannya, kemudahan disediakan menjadi alternatif paling mudah buat pemohon BKM. Pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri di bawah penyeliaan Jabatan Operasi Cukai, kita memang ada melakukan kolaborasi dengan agensi-agensi yang berkenaan, seperti contoh di BKL dengan kementerian yang berkaitan untuk kita mendapatkan data tentang data berkaitan dengan pemohon-pemohon yang layak. Walau bagaimanapun pemohon-pemohon yang merasa mereka tercicir, kita galakkan, kita sarankan untuk hadir ke cawangan lembaga hasil untuk kita semak status permohonan masing-masing.
Proses kemaskini BKM yang bakal berakhir 31 Januari ini dijangka akan memanfaatkan 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit. BKM 2022 mensasarkan keluarga Malaysia berpendapatan kasar bulanan isi rumah RM5,000 ke bawah. Berikut adalah kategori penerima yang layak. BKM 2022 akan dibayar 4 kali setahun di mana pembayaran pertama akan dimasukkan ke akaun penerima pada Mac ini. Hanya mengambil masa 5 hingga 10 minit jika anda melakukan pendaftaran di kaunter. Malah operasi kaunter BKM turut dibuka pada hujung minggu, iaitu pada minggu pertama dan juga minggu terakhir bulan ini. Jadi lakukan tanggungjawab anda segera. Jangan tunggu sampai last minute. Izzati Rizan melaporkan. Institut Jantung Negara IJN mengesahkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berjaya menjalani prosedur perubatan elektif dan kini semakin pulih. Menurut IJN, prosedur itu berjalan lancar seperti yang dirancang. Prosedur itu dijalankan oleh sepasukan doktor dari IJN dan Pusat Perubatan Universiti Malaya semalam. Tambah kenyataan itu, Tun Dr. Mahathir, 96 tahun, telah sedar dan bersemangat tinggi. Bekas Perdana Menteri itu dimasukkan ke IJN pada 16 Disember lalu untuk menjalani beberapa siri pemeriksaan kesihatan dan pemerhatian lanjut sebelum melalui prosedur berkenaan. Sebelas kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam, angka terendah sejak 25 April tahun lalu yang mencatatkan 10 kematian. Menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan KKM, Selangor mencatatkan angka kematian tertinggi iaitu 6 kes, manakala Kelantan, Perlis, Sabah, Sarawak dan Terengganu masing-masing merekodkan 1 kematian. Ini menjadikan sejumlah 31,655 kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan di negara ini sehingga semalam. Jumlah penerima vaksin lengkap atau 2 dos 22,879,927 individu atau 97.7% populasi dewasa di negara ini. Seramai 2,765,273 individu atau 87.9% remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun juga telah melengkapkan vaksinasi masing-masing. Laporan antarabangsa. 7 individu disahkan maut selepas bongkah cenuram jatuh lalu menimpa bot pelancong yang dinaiki di tasik Furnas, Brazil. Angka kematian dijangka meningkat kerana terdapat mangsa yang masih hilang. Rakaman insiden malang itu juga tular di media sosial. Hentaman bongkah batu besar itu sudah cukup untuk menenggelamkan bot berdekatan. Menurut jurucakap Jabatan Bomber Minas Gerais, Lieutenant Pedro Aihara, sekurang-kurangnya 32 penumpang bot terlibat dalam kemalangan itu cedera. Operasi mencari dan menyelamat baki mangsa yang masih hilang masih diteruskan dengan menggunakan kepakaran pasukan penyelam dan tentera laut. Bagaimanapun, usaha pencarian dihentikan sementara pada waktu malam atas faktor keselamatan dan disambung semula pada waktu pagi. Menurut bomber lagi, hujan lebat dalam beberapa hari di tenggara Brazil mungkin antara faktor berlakunya runtuhan itu. Tasik Furnas amat popular dalam kalangan pelancong dan ia merupakan tasik kedua terbesar di São Miguel. Di Pakistan pula, pihak berkuasa mengesahkan pelancong yang terperangkap mati kesejukan di kawasan peranginan Pergunungan Mori kini mencecah 22 orang. Kebanyakan mangsa mati ditemukan dalam kenderaan masing-masing. Mereka terdiri daripada 10 lelaki, 10 wanita dan 2 kanak-kanak. Mangsa dipercayai mati kesejukan kerana suhu persekitaran menunjukkan bacaan negatif 8 darjah Celsius. Siasatan awal mendapati mangsa mati kerana mengalami hypothermia, iaitu apabila badan kehilangan aba lebih cepat daripada ia menghasilkan haba. Pihak berkuasa mengesahkan kebanyakan kawasan berkenaan diliputi 1.2 meter salji selepas kejadian ribut berlaku. Salji tebal itu menyukarkan lebih 1,000 kenderaan untuk bergerak sekaligus terperangkap untuk semalaman.
Di China, 14 juta penduduk bandar Tianjin diarah untuk menjalani saringan COVID-19. Saringan itu susulan 165 kes baru COVID-19 dikesan di China dalam tempoh 24 jam termasuk 2 kes yang berpunca daripada varian Omicron. Menurut kenyataan Suruhanjaya Kesihatan Nasional hari ini, daripada jumlah itu 92 kes adalah penularan tempatan. Kebanyakan dilaporkan di wilayah Henan dan Shanxi. Tianjin kini menjadi lokasi baharu yang mencetus kebimbangan selepas lebih 20 kes COVID-19 dilaporkan dalam beberapa hari lalu dengan kebanyakannya kes import. Seorang jurutera di Mesir berbesar hati membuka kelas untuk golongan wanita mempelajari asas penyelenggaraan kereta. Riham Al-Barudi, 33 tahun, membuka kelas berkenaan sebagai kesedaran kepada golongan wanita agar sentiasa bersedia jika berdepan dengan masalah pembaikan kenderaan. Sekurang-kurangnya, jika wanita berdepan masalah kecil, ia tidak akan menjadi besar jika ada ilmu pengetahuan. Riham pada mulanya mendapat reaksi negatif dari komunitinya berikutan jarang wanita ke depan dalam ilmu melibatkan penyelenggaraan kereta. Namun akhirnya, idea itu semakin diterima dan mendapat sambutan. Visual Festival memanjat ais di Sandstone, Minnesota, Amerika Syarikat menutup Buletin TV 9 malam ini. Saya Ahmad Bazanabi. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi esok jam 7 malam.